macam mana tu? Hari ni kita buat introduction saja. Okay, kita nak testing sistem, test audio, test apa semua. Sementara kita tunggu yang lain, 9:30 Kuala Lumpur time. Ramai belum datang lagi, mungkin yang kerja malam ke apa ni. Sekejap saya buka pin sekejap. Okay, test 1, 2, 3. Kerana apa ni kerana data yang besar. Apa lagi? And then you all can ask, boleh bertanya di bahagian chat. Kalau ada masalah, sila type di bahagian chat atau question. Okay. Okay, kita ada 3 part. Alright, 34 ni day 1, kuat ramai Okay, testing good. Muhammad Zaha, okay clear. Saya dapat sini you punya tag chat. You tulis kat mana tu? Bahagian chat ke bahagian question? Test, okay. Muhammad Nur Faizal, clear. Suara putus-putus. Testing. Nampak. Muhammad Johar, saya nampak. Clear dari Penang, okay. Robert Chen daripada Penang, clear. Loud and clear daripada Lapuk, okay, loud and clear. Loud and clear, you kena bagi tahu you daripada mana. Let's say you daripada Nilai, clear from Nilai. Clear from Ampang, clear from Brunei. Clear from Penang, ataupun Penang clear. Subang clear, Puchong clear. Okay, KL clear. Semuanya clear, Kedah clear. Brunei clear, Taiping clear. Sungai Buloh clear. Brunei clear. Shah Alam, Denai Alam clear. Banting clear. Brunei clear. Labu clear. Seri Kembangan clear. Kota Damansara clear. Okay, kita test audio hari ini dulu. Okay, yang lain-lain. Penang clear. Siapa yang ada masalah boleh tulis dekat bahagian question ataupun bahagian chat. Okay. Shah Alam loud and clear, Setapak clear. Memang semua akan di-muted. Tak boleh bercakap. Kalau you all bercakap nanti dia jadi pasal kat dalam ni. So hanya saya seorang saja yang bercakap. Okay, Brunei clear. Kashful clear daripada mana? Video not working. Kita test audio dulu. Okay, daripada Brunei. Melaka clear. Sementara kita tunggu yang lain. Baru ada 49 orang.
Brunei clear audio clear. So setiap hari bila saya buat kelas, bila saya buat webinar macam ni, kita akan test dua benda kita test. Pertama kita test audio and then kita akan test video. Okay. Make sure semua test clear audio and then video, baru kita boleh start kita punya kelas. And then admin Cik Ashraf dia akan buat record. Dia akan buat recording. So siapa yang tak dapat datang apa semua, dia akan upload dalam Telegram. Okay, Indonesia, Riau, clear, good. Dah settle upload di book. Okay, thank you. Okay, thank you. Yang lain? Clear tak? Majority clear 52 orang. Yang lain lupa ke janji dia orang ada kelas malam ni? Dan untuk kelas ni kalau boleh you all datang tiap-tiap malam sebab kita belajar bukan belajar teknik. Kita belajar lebih kepada pembelajaran yang jangka panjang. Maybe 3 minggu paling cepat. Paling cepat 2 minggu, paling lambat 3 minggu ataupun 1 bulan. Okey, Amir Azni clear sini, test. Ini saya agak tersema sikit agak suara macam nak demam sikit. Sebab semalam panas kan, panas hujan. Okey, soalan type dekat situ. Yes, Amir Azni. Jika you ada soalan, you type dekat situ. Video memang stuck. I tak start video lagi. Kita test audio saja. Kita baru ada 60 orang. Usually kita akan start every day. Kita akan test audio and video. And then kita akan start at 9:45 PM. Okay. 9:45 PM sampai pukul 11. 11 ataupun 11.30. Okay. Dan kita akan go chapter by chapter. Alright. Okay. Waalaikumsalam Amirul Azwan. Siapa yang masih still ada yang download, ada perlu download. So far you all pakai internet, you masuk ni you pakai web ke ataupun you pakai download? You download software. Download software Okay, kalau yang siapa yang guna handset boleh, no problem, you boleh download apps dia. Go to webinar, you boleh apps. Tapi make sure you pakai Wi-Fi yang unlimited lah. Kalau you pakai web, kalau you download ataupun you guna untuk postpaid ataupun prepaid, masak jugalah. Okay, make sure you pakai Wi-Fi. You boleh download software ataupun you boleh pakai web, tak ada masalah. Link tu dia akan, you just klik link saja. Then you letak nama you and pilih audio. Audio from komputer. Jangan guna telefon. Bila you pakai telefon, dia tak jadi tak dengar. Okay. Soalan ada soalan tak yang simple pasal technical ni? 5 gigabit cukup ke untuk malam ni? Wow. Saya tak pasti berapa gigabit. Semua orang pakai Wi-Fi ataupun internet. Tapi malam ni tak lama. Malam ni kita just testing dengan introduction sikit saja. Kita akan start actually besok. Cikgu ada soalan Hani ada dalam ni ke? Okey, pakai Wi-Fi mama pun okey juga, no problem, as long free ataupun as long you ada Wi-Fi unlimited ya. Suara berdengung ke? Saya jauhkan sikit. Okey. Sekarang saya nak test video sekejap. Kalau saya tukar chat benda lah ni, saya tukar gambar video ni, saya nak tengok berapa saat dia tukar. Saya akan tukar in 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa second? 4 saat. Okey. 4 saat So 5. Ada yang 11 saat. Wow.
Ada yang pasal 5 saat. Kalau dia buat video dia akan lambat sikit sebab dia nak tukar lagging. Memang yang lepas-lepas pun video memang akan lagging. Tetapi cursor, yang penting cursor. Kalau you tengok cursor saya ni, dia bergerak laju ke tak laju? Ataupun lagging ke? Okey, sekarang cursor saya dekat mana? Dekat semua. Okey, sekarang dekat mana? Dekat S Kalau, okey. Sebab cursor ni penting. Saya punya cursor ni penting. Saya akan buat slow-slow. Sekejap Kalau saya pakai yang ni. Ni highlighter. Nampak tak? Saya highlightkan warna kuning dekat. Okey, nampak So, sekarang dekat mana? Besar, okey good. Maksudnya bahagian cursor dia tidak akan ada lagging. Dia akan macam biasa. Tetapi masalahnya nanti dekat bila video, bila saya tukar slide. Bila saya tukar slide, dia akan lebih lama. Akan take time dalam 4 saat, 5 saat. Okey, dekat sini memang tak akan ada chat. You all tak boleh chat antara satu sama lain. Sebab ini webinar, bukan meeting. Kalau meeting semua orang bercakap. And then semua kena mute. Maksudnya memang automatic mute. Sebab kalau tak mute, dia akan berdengung. Jadi macam pasar. 10 orang bercakap, you bayangkan 10 orang bercakap. You tak akan dengar apa. Memang tak boleh dengar apa. And then kalau you bayangkan 100 orang bercakap dengan bunyi. Dulu saya pakai software, ada satu software tu. Saya kena manually mute semua orang. So bila saya terlupa saja, dia akan automatic. Adalah yang gatal tangan dia unmute diri dia sendiri. So masa tu keluar baby nangis lah, keluar orang nak minta susu lah, keluar dia tengah cakap bahasa Kelantan lah, keluar. Jadi benda tu macam you pergi kelas belajar ataupun you tengok wayang, you tengah fokus, tiba-tiba ada dengar orang cakap, sebelah angkat telefon, sebelah tengok ada baby nangis, you boleh fokus tak boleh fokus? So tak boleh fokus kat situ So dekat sini saya seorang siap bercakap. Kalau you nak orang lain bercakap boleh. Saya boleh bagi pass mic ni dekat Rina ke atau dekat siapa-siapa ke. Tapi Rina akan cakap lah. So saya akan dengar. Dia dalam satu masa seorang saja bercakap. Okey. Semua dah tak sabar ke nak belajar? Nak terus belajar sniper. Rahsia teknik sniper. Excited semua Sebenarnya relax saja. Kita belajar kat sini, kita bukan nak terus pandai dalam masa satu hari. Ianya satu yang mustahil. Sebab ramai dalam ni yang newbie lagi. Saya tahu ramai yang newbie. Memang ramai yang baru download MT4. Ada yang tak pernah tekan buy, tak pernah tekan sell. Tak tahu apa itu buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. And then resistance, support dia tak kenal. And supply zone, demand zone lagi lah tak kenal. And then dekat sini, so dalam CPM 12 ni, kita akan belajar very, very, very slow. Syllabus kita ada banyak. Okey, kalau nak tengok syllabus kita, saya akan tunjuk kita punya syllabus. CPM 12. Dekat desktop. Ni. Nampak tak? Video dah tukar belum? Okey, dah tukar kan? So kita akan belajar basic forex. Actually basic, memang betul-betul basic tentang forex. Perkenalan A to Z. Forex tu datang dari mana-mana, apa semua banyak, apa semua benda tu semua. And then kita akan belajar basic supply and demand. Supply and demand, kita akan belajar basic support and resistance. Okay, yang ni dua kita akan belajar minggu ni. Satu minggu ni, kita akan belajar basic forex dengan basic supply and demand. And then saya akan terus saja teknik basic, iaitu teknik bonus. Ni bonus tau. Teknik siasat 100. Siapa pernah trade guna siasat 100? Support and resistance. Ianya sangat-sangat simple.
Sangat simple Kalau yang otak-otak setup ni, teknik ni dah lama dah. Memang dah lama. So saya pun ada dekat dalam tu. Ada video kat situ. Sama dengan SR Flip. Tapi dia lebih kurang sama. Cuma CSR 100 ni ada advance sikit lah. Ada apa semua. And then kita akan belajar CP, compression, CPLQ. And then kita akan belajar teknik double maru. Double maru with shadow. Teknik fake out V1, fake out V2. Teknik FTR. Teknik FTR long shadow. And then kita akan belajar QM. Ini ultimate ni adalah rahsia untuk entry pucuk. Pucuk dengan akar kat sini. Ultimate teknik QM dalam DP. Ultimate teknik QM 100. Ultimate the fifth element. Okey, ada soalan dia tanya 100 kat belakang tu nama apa? Okey, maksudnya 100 ni adalah untuk you punya TP. Take profit 100 pip. Kalau dapat lah, kalau tak dapat tak apa. Tapi insyaAllah boleh dapat, senang 100 pip. So, terpulang pada you all. Kita akan belajar nanti macam mana teknik ni berlaku satu persatu. Satu persatu. Sebab dalam SND ataupun dalam SND, entry saya tak ada masalah. Saya boleh ajar you all entry pucuk, dekat mana boleh dapat pucuk semua. Tetapi exit, untuk keluar tu, untuk ambil you punya profit, itu agak susah bagi SND sebab benda ni semua ialah price action. Kita tak akan gunakan sebarang indikator. Kita tak akan guna. So, kalau saya buka contoh kat sini. Kalau kita trade supply and demand, nampak chart tak sekarang? USD Canada H4. Kita tak akan guna sebarang indikator. Walaupun indikator apa-apa sekalipun. Kosong. Kita dipanggil naked chart. Okay, naked chart. Maksudnya kita base pada chart kosong saja kita try entry. Which is quite susah. Agak susah bagi beginner. Terus terang saya cakap. Tapi kalau you selalu lukis, nanti you akan nampak benda lah ni. Simple. Contohnya macam USD Canada. Kita ada supply zone kat sini. Lebih kurang supply zone. Rally base drop. Which is kita akan belajar. So dekat supply zone, you tengok belakang tu ada satu shadow kat sini. Nampak tak sini? Ini dipanggil resistance. Dan resistance ni dia menjadi sebagai bahu kiri. Bahu kiri di mana kita akan belajar dalam setup QM nanti. And entry-nya adalah bila price datang balik dekat sini. Kita akan entry kat sini. Ini contohnya lah. Salah satu contoh. Kalau you all tengok itu tadi USD Canada, kenapa CPM 11 sell kat pucuk-pucuk? Sebab mereka sell di QM level. Ini adalah setup ultimate tadi. Setup ultimate. Ultimate ni maksudnya you entry, stop loss you very small. Reward sangat besar insyaAllah. Risk you sangat kecil. QM ataupun Quasimodo ataupun head and shoulders. Pertamanya bila macam ni you ada bahu kiri. And then you ada support, you ada fifth element dalam ni. You ada FTR, you ada macam-macam, you ada fifth element. So, setup tu agak kuat. But today just introduction. Jangan pening-pening kepala, jangan tanya soalan banyak-banyak dekat dalam group Telegram tu. Relax saja. Kita ada 3 minggu ataupun 4 minggu. Hari ni just untuk introduction. So kalau siapa yang nak belajar malam ni terus belajar teknik, memang tak dapat. Memang tak dapat terus saya cakap. Sebab kita kena belajar satu persatu. Sebab paling penting dalam forex ni bukan teknik. Yang paling penting adalah money management dan juga cara membaca market. How you read the market. Bukan semua supply zone kita boleh sell, bukan semua demand zone kita boleh buy. Okey, ada tempat-tempat special. Okey, T Rina ada masuk dalam CPM 12 kita punya dalam Facebook ni kan. Ada upload e-book tau. Bab 4 entry double maru, bab 3 basic SND. Dah tukar belum? Sekejap video agak lagging sikit. Bab 2 pemahaman supply and demand dan bab 1 pengenalan forex. Ada e-book. Maksudnya dia dah upload e-book. E-book tu just simple-simple saja. Saya pun tak tahu sangat nak buat e-book. Tapi kalau video jadi dalam ni kita akan belajar secara peringkat. Maksudnya minggu pertama kalau saya buka file ni balik,
Minggu pertama kita akan belajar basic. Semua tentang basic. You all tanya macam-macam. Basic support, supply, apa itu support, apa itu resistance, basic SND, macam mana nak lukis supply zone, macam mana nak lukis demand zone, macam mana nak lukis rally base drop, drop base drop, drop base rally base rally, macam mana nak lukis support, significant resistance. Benda tu semua kita belajar. Which is the whole thing paling penting tentang forex yang you perlu tahu. Sebab supply demand ni dia advance sikit berbanding dengan apa ni? Support and resistance. Siapa yang biasa trade guna support and resistance, dia tak ada masalah. Okay, kita ada satu soalan dia tanya, apa beza SND dan SNR? Okay, very good question. Ramai tanya SND dan SNR. Okay, saya buat satu soalan satu sini. Persoalan pertama, apa beza SNR dan SND? Okey. Beza SNR dan SND lah, SNR lah harga paling tinggi. Okey, harga paling tinggi. Contohnya katakan nak price naik macam ni. Dalam kelas ni saya akan banyak lukis chart jenis macam ni je. Faham tak? Maksudnya kita main tarik je macam ni. Macam ni. And then macam ni. Maksudnya saya akan banyak melukis kosong macam ni. So nanti saya akan tunjukkan contoh dekat MT4 lah. Okey, contohnya macam ni. Ini adalah resistance. Harga tertinggi dalam bentuk shadow. Which is kita akan belajar. Siapa yang newbie-newbie tu, jangan risau apa benda ni semua. Kita akan belajar satu-satu. Resistance, apa itu resistance, apa itu support, apa itu segala-galanya kita akan belajar daripada basic. Yang dah master-master, tolong sabar sikit lah. Yang ramai yang dah master kat sini, so mungkin agak bosan. Apa ni cerita basic? Support, resistance. Benda ni dah tahu 8 tahun yang lepas. Tapi sebenarnya basic ni lah yang akan membantu you all punya trading. Daripada basic ni lah, kalau you faham basic, advance apa bagai pun you boleh buat. You boleh layan. Contohnya macam teknik yang you tengok kat sini. Kalau you tengok dekat yang teknik yang I buat, teknik CSR 100, CP Wages, CPLQ, Double Maru, Fake Out, FTR, itu semua advance bagai-bagai itu semua datang dari basic, datang dari pemahaman basic. Daripada basic, dua benda boleh kembangkan bermacam-macam. Macam kungfu ataupun seni mempertahankan diri kan. Ada berapa banyak jenis kungfu kat dunia ni. Taekwondo lah, Aikido lah, apa lagi, macam-macam kan. Tapi semuanya yang paling basic ialah dia semuanya berasal daripada benda yang basic. Maksudnya basic mungkin start benda menumbuk ataupun menendang, dua je. Okay. And then support resistance ke, supply and demand ke, whatever it is. Macam you racing motor Kat sini siapa biasa main MotoGP? Siapa tengok MotoGP? Superbike. Siapa suka tengok? Suka, okey. Suka. Kalau you suka, mesti you tahu. Dekat litar Sepang tu, Sepang F1 circuit tu, ada berapa banyak corner? Ada 33 corner. Oh, good. Turn 1 sampai turn 33. Yang last 33 U-turn kan? Betul tak? Siapa tahu ada berapa banyak corner dekat F1? Dekat Sepang. Ada 14. 33 tadi tak logik lah. Rasa 14 mungkin lah. Okay. So ada 14 corner. Ada yang tajam, ada yang U-turn, hairpin, ada yang macam-macam. So bila tajam, you kena drop gear sampai gear 2 kan. Kalau yang tak tajam, you boleh drop gear sampai gear 3 and then you boleh layan. And then tengah-tengah tu you boleh shift gear lagi, you boleh pecut lagi. And then kalau yang U-turn, you kena drop betul-betul gear 2. So semua benda tu ada teknik corner sana, teknik corner ni. Tapi secara basic, yang secara asas, dekat Sepang, circuit, ataupun dekat mana-mana litar dunia sekalipun, secara asasnya, dia cuma ada 2 corner saja. 2 corner je. Pertama, corner kiri. Satu lagi, corner kanan. Yes, ada 2 saja. Kiri dan kanan. Yang lain tu, terpulang pada dia punya ketajaman dia. Dia sama ada dia sweep ke,
ataupun dia U-turn ke, ataupun dia 45 darjah ke, ataupun dia turun bukit, atau Laguna Seca paling susah. Laguna Seca lita yang paling susah saya pernah main lah. Main dalam game, bukan real ni, memang susah. So corner dia dia akan memaksa you untuk overshoot, untuk terbabas. Memang lita tu dekat padang pasir, dekat California, Laguna Seca tu, and then dia akan paksa you untuk terbabas. Oh, Brunei memang tak ada racing circuit. Okay, no problem lah. So actually benda tu semua basic. Daripada basic tu, daripada support resistance lah akan terjadinya supply zone, terjadinya demand zone. Okay, kita akan belajar bab 2 ke nanti. Macam mana daripada kita akan belajar uptrend dan bagaimana perubahan ataupun perubahan support resistance high low tu akan membentuk downtrend. Ataupun apa benda dekat mana kita nak TP, dekat mana kita nak entry apa semua. Okay. So macam ni, ini dipanggil resistance dan support. Resistance dan support. Okay. Hasil momen TT memang lagi laju lah. Okay. So resistance ni biasanya dekat atas, harga paling atas. Tetapi supply and demand, kita ada zone, supply zone, demand zone. Contohnya di sini bila price turun bawah and then dia naik atas, di sini akan terjadinya support. Okay, sekejap. Support atau resistance adalah harga paling tinggi ataupun harga paling rendah. Maksudnya kalau resistance tu harga paling tinggi. Dekat mana shadow dia, itulah resistance. Kalau dekat mana shadow paling bawah, itu adalah support. Tetapi supply zone dan demand zone akan berada di sini. Ianya merupakan satu zone. Daripada kawasan sini, kawasan sini, kawasan sini. Dan kita akan belajar lukis macam ni. Macam mana nak lukis benda ni semua. So kawasan ni, kawasan sini, kawasan sini. Kawasan-kawasan yang saya tandakan kotak merah ini adalah supply zone. Supply zone. Dekat sini hijau ni, hijau. Dia akan jadi demand zone. Maksudnya perbezaan antara dekat mana dia keluar. Okey, sebagai contoh saya buka chart T4 ni. Okey. Di sini introduction sajalah. Saya ambil contoh dekat sini. Di sini kita ada satu resistance. Nampak tak? Ataupun perlu saya besarkan lagi. Support resistance biasanya dalam bentuk shadow. Shadow tertinggi. Okay. So dan support resistance biasa kita akan tanda dengan anak panah lah. Okay. Anak panah ke atas maksudnya support. Anak panah ke bawah maksudnya resistance. Okay. Ambil harga tertinggi. Shadow. Okay, and suddenly katakanlah price tu naik atas. Dekat sini ada resistance satu, dia tak boleh pergi ke atas. And then price buat sideway. Nampak tak kat sini price base? Dia buat base ataupun dia buat sideway. Bagi yang newbie maksudnya dia tak laju ke atas, dia tak laju ke bawah tapi dia bergerak ke tepi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 candlestick yang sideway ke tepi. Dalam kawasan ni. Ada 12. Okey. Nampak tak? Ini dipanggil, nanti dalam SND kita akan panggil dia sebagai base. Which is kita akan belajar lah. Ataupun sideway. Apabila sideway berlaku, maka di sini kita akan jadikan dia sebagai base. Di sini dia jadi rally base drop. Rally base drop maksudnya di sini sudah jadi supply zone. Nampak tak? So perbezaan antara supply zone SND dengan SNR adalah SNR dia bergantung kepada support resistance ataupun puncak tertinggi ataupun lembah tertinggi, terendah. Ini support. Tetapi SND dia lebih kepada zone. Zone. Maksudnya price sideway akan buat base. Faham tak? So inilah kita punya supply zone, which is kita akan belajar nanti. Boleh?
Faham? Okey, ada soalan daripada Syed, dia tanya harap semua penerangan dalam bahasa Melayu. Yes, saya akan buat dalam bahasa Melayu. Ataupun saya akan buat dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Okey. Okey, saya bagi contoh lagi sebab nanti kita akan belajar sebab resisten dengan support bukan semua resisten kita akan ambil dan bukan semua support kita akan ambil. Perlu ingat kat sini. Perlu ingat kat sini dan sama juga bukan semua supply zone kita masuk, bukan semua demand zone kita masuk. Kita nak cari yang dipanggil significant. Significant penting. Apa itu significant ada dalam e-book. E-book itu dah upload. Saya akan ajar besok ataupun lusa lah. Kita nak yang significant. Kat sini ramai yang fail. Dia tak faham-faham lagi significant. Ataupun dia tengok setup tak ada. Pergerakan tak significant. Tapi dia nak masuk juga. Dah terjerat. Kita nak cari yang significant. Okey. Significant. Apa maksud significant? Signifikan adalah suatu yang jelas ataupun suatu yang menonjol. Apa lagi maksud signifikan? Ya, pergerakan ketara, sesuatu yang ketara. Apa lagi? Kuat, yes. Clear, ya. Maksudnya satu pergerakan yang clear, yang jelas lah, yang clear ataupun jelas. Clear ataupun jelas. Kita nak yang jadi macam tu. Bukan semua tempat kita. Yes, yang dominan, yang bermakna, yang terbukti, suatu yang signifikan, suatu yang jelas. Jadi dalam minggu ini juga saya akan ajar macam mana nak cari zone yang jelas, support yang jelas, resistance yang jelas, yang betul-betul signifikan. Sebab kalau you tengok dekat chart ni, kalau you tukar kecil sikit, lagi you tukar kepada time frame kecil, lagi banyak support dan resistance. Kalau saya tukar dekat M5, berapa banyak support resistance kat sini? Terlalu banyak. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas. Mana satu kita nak ambil? Ramai orang sell dekat resistance, buy at support. Betul tak? So, kalau you pakai dekat M15, dia kurang sikit. Okay? M15. So, paling baik kat mana? Kita nak yang paling kurang dia punya pergerakan dia. Kita akan try trade dekat H4. H4 H4 kita akan cari support and resistance cantik. So bila you belajar kat H4 dulu. So kalau you tengok master-master yang dalam Facebook tu, yang dah belajar SND ni, dia orang main dekat M1. Macam mana cerita dia cikgu? Dekat M1 dia main hentam pucuk akar, betul tak? M1. Lepas tu macam mana? Itu sebab mereka dah experience dengan H4. Maksudnya dia dah biasa dengan time frame besar, dia nampak pattern yang sama dengan time frame kecil. Kalau H4 dia tengok pattern yang sama ada dekat H4, dekat H1 pun pattern yang sama, dekat M15 pun sama, dekat M5 pun sama, dekat M1 pun sama. Jadi macam mana kita nak masuk? Kalau you jumpa setup dekat time frame kecil, you layan saja time frame kecil dulu. Katakanlah TP masuk M5. You entry M5, UTP pun M5. Kalau you jumpa kat H4, you akan entry kat H4, TP pun dekat H4. Tetapi yang paling baik nanti saya akan ajar insyaAllah. Kita akan entry di mana tempat tu H4, tetapi entry di M5, TP kita dekat H4 balik. Faham tak? Kita akan entry dekat TF kecil. M5 kita akan zoom cari 5 elemen dekat satu tempat tu, which is saya akan ajar nanti. And then kita tukar balik, tukar entry TP kita dekat H4, which is very nice. Okay, itu untuk setup QM nanti. Dan setup QM kita akan belajar last sekali sebab itu agak pening dan the ultimate sikit lah. So and then benda ni saya bagi dalam satu package satu package. You belajar basic, you belajar advance, you belajar ultimate, satu harga, tak kisah. Saya pun tak ada masalah.
Setengah orang tu dia buat kelas basic 100 maybe, advance mungkin 500, and then ultimate dia letak 30,000, 40,000. Padahal benda tu benda yang sama saja. Benda yang sama saja. You faham, kalau you faham benda ni tak ada masalah. Maksudnya supply and demand supply and demand ni dia bukan teknik. Teknik yang saya buat ni banyak-banyak ni adalah pemahaman daripada konsep supply and demand. Okey, jadi nanti kita akan buktikan macam mana benda tu berlaku. Dan setiap karakteristik yang ada dekat sini ni semua ada makna, ada cerita dia. Okey, dia ada cerita dia semua. So hari ini kita takkan belajar tentang sebarang teknik lah. So mungkin minggu pertama kita akan cuma belajar basic je dulu. So saya minta maaf sebab memang kita akan start daripada basic. Untuk you buat bangunan tinggi, you kena buat apa? You kena buat slab 6 mm nya bang. Memang kuat lah. Test 1, test 2. Dengar tak? Ada yang start tak dengar dah. So you kena buat cerucuk dalam. You kena buat base yang sangat dalam. Base yang sangat dalam, bila base dah kuat, kukuh, you punya base dah kuat, baru you boleh buat bangunan tinggi-tinggi. Okay. Test 1. Dengar tak? Yang lain dengar tak? Ada yang cakap tak dengar? Okay, yang tak dengar kemungkinan dah okay lah. Alright. Sebab maybe internet line dia akan jadi slow kat sini Bila internet slow dekat mana-mana dia akan jadi lagging. But don't worry sebab Ashraf dia akan record benda ni dan Ashraf dia ada internet laju kat rumah dia. So tak ada masalah. And then tu sajalah. So okay, apa beza SNR dan SND kita dah belajar tadi. Maksudnya secara introduction saja. So dia akan jadi zone. Contohnya macam kat sini price naik atas, macam ni price naik atas signifikan, kita akan cari tempat support and resistance dia, kita akan gunakan juga support and resistance, dia akan jadi zone, zone supply, zone demand. Tetapi kita akan banyak-banyak setup ni, yang paling best adalah setup QM level. Ini dipanggil QM level, tempat yang paling cantik untuk you entry. Quasimodo maksudnya bahu kiri, which is kita akan belajar nanti. You akan dapat entry pucuk kat sini. And then GBP USD pun sama juga. GBP USD macam GBP Kanada, siap. Okay. Konsep kita akan tetap sama. Kita mencari supply zone, contohnya di sini, yang mempunyai bahu kiri di sini. Okay. Nampak? GBP Kanada H4. Ini ada supply zone. Which is saya akan ajar macam mana nak lukis supply zone. Kalau dalam CPM 11, siapa kenal F-Sun? Kerja dia pancung je dekat supply zone yang ada bahu kiri kat sini. Sini saya tulis resistance sini. Ini QM level. Satu teknik yang agak senang. Serius sangat senang. QM level ataupun bahu kiri. Lepas ni you try cari dekat you punya chart tu kan.
Siapa yang dah download MT4 tu, you tengok. Macam ni pun sama juga, QM level, bahu kiri. Setup ni ada di mana-mana. Dan dianya mempunyai risiko yang sangat kecil dan reward yang besar. Okay. In the future ada tak live trade? Live trade sebenarnya tak penting sangat sebab student sendiri dah boleh bagi signal. Untuk you ramai yang nak live trade, maksudnya nak signal ataupun apa semua. Tapi kalau you tengok dekat CPM 11, saya cuma ajar, lama-lama dia dah boleh bagi signal kat luar. Even ada yang dah start jual signal, ada yang dah maju lah. Dia dah lukis. Sebab kalau you nak saya bagi live trade, saya bagi signal, saya suruh buy, saya suruh, sampai bila you nak tunggu? Sampai bila you nak berdiri atas kaki you sendiri? Sampai bila you nak belajar buat analisis? Okay? So, which is better kalau you belajar betul-betul kat sini and then you buat analisis, you boleh baca market. Macam saya cakap tadi, paling penting adalah cara macam mana nak baca market. And then the rest is about risk and reward. Kalau you tanya saya, kalau you tanya siapa-siapa yang boleh bagi signal 100% win, dia memang hebat lah. Even Soros pun loss, kan? So, yang paling penting you nak belajar macam mana you boleh entry. Sebab dalam SND ni, ataupun dalam price action setup ni, benda ni dia lalu macam sekali lintas je. Setup tu datang sekali lintas. Dia bukan macam katakan setengah orang, okey, dia tunjuk sini, ini turun bawah sampai sini, and then kat sini nanti dia akan naik atas balik. Itu semua bagi saya sesuatu yang, itu macam analisa kalau you tengok mana-mana kan. Sesuatu yang you nak predict future, susah. You tak boleh, sebab kadang-kadang dia berubah. Kadang-kadang tukar sini. Tengok cara dia naik. Sebab dalam supply and demand, membaca market, you kena belajar apa itu QM, apa itu chart pattern, apa itu semua, baru you boleh buat decision. Okay. Sebab ini bukan teknik, terus terang saya cakap, supply and demand bukan teknik. Kalau teknik, you tengok ramai yang memang nampak kalau teknik senang, tapi actually dia tak banyak membantu. Sebab yang paling penting adalah cara you analisa market. Macam ni, bahu kiri, bahu kanan, settle. And then you kena tunggu CP. Yang paling best, bila you dah faham nanti, bagilah news apa pun. NFP ke, FOMC ke, you boleh selamba je. You boleh selamba je masuk. Tak payah nak susah-susah teka atas bawah. Okey, nanti ada take file. Kita pun tak lama sebenarnya. Hari ni kita, okey, besok. Besok ada news RBA. Kita akan belajar apa itu, macam mana nak trade news ataupun news trade ni. RBA rate statement. Apa itu RBA? RBA adalah Reserve Bank of Australia. So besok Australia pukul, saya buka Forex Factory kejap. Isnin kalender. 12.30 besok 12.30 PM. 12.30 PM. Kita ada news AUD yang agak kuat lah, iaitu cash rate, RBA rate statement. Maksudnya, adakah Reserve Bank Australia akan mengubah dia punya interest rate? Kalau RBA ni, kalau kat Malaysia ni macam bank negara lah. Kalau bank negara dia tukar interest rate, so ekonomi akan kacau bilau sikit. So besok kemungkinan pergerakan besar. So RBA 12.30, you tengoklah pergerakan besar. Pergerakan besar besok. Then you tengok pair AUDH4. Kita ada supply zone kat sini, which is a very very big supply zone. Berapa pip ni?
72 pip. So kita akan kecilkan. Kalau kita kecilkan, kemungkinan price boleh sampai di sini lah. So watching, kita akan tunggu sampai apa price action buat. Sampai 12.30 besok ataupun sampai pukul 12 besok. So daripada sekarang sampai pukul 12 masih lama lagi. You pun tak tahu price nak buat apa. So katakanlah price naik sampai sini supply zone, you dah boleh sell lah kat sini. Stop loss you jadi berapa ni? Dalam 43 pip. It's quite big. A big stop loss. And then price berada di kawasan resistance. And then price berada di kawasan support. Kalau kita tengok belakang-belakang lagi, kita ada support sini. Dan kita ada resistance sini. Kita mencari significant support and resistance. Ada supply zone, ada demand. So kemungkinan price akan stop kat sini lah esok. Kalau dia tak sampai lagi, dia maybe dia buat lain lah. Itu saja. Kita buat analisa macam tu. Sebab kita bukan tahu masa depan. Tak ada siapa yang boleh ada teknik boleh tahu sampai sini, sampai sana. Tetapi kita boleh mengagak. Maksudnya kita boleh predict. Macam cuaca kan, dia tak boleh janjikan. Hujan pukul 12.39. Boleh tak you janjikan? Kaji cuaca dia cuma cakap kemungkinan esok hujan di area Kuala Lumpur. Tengah hari hujan. Tapi dia tak boleh bagi tahu hujan pukul 10.50 ke, pukul 11.30 ke, ataupun pukul 12.15 ke. Tak boleh. Tak ada siapa boleh tahu. So apa yang dia buat lah, dia boleh predict kemungkinan besok 12.30 hujan. And then tengoklah keadaan awan mendung macam mana. So bila you trade forex tu, macam tu juga. Kita cuma tanda-tandakan dulu zone-zone kita. Contoh ni kita ada satu supply zone. And then kita kena tengok price action. Price action tu macam mana pergerakan price bila dia nak sampai dekat area ni. Kalau berlaku compression ke, CPLQ ke, apa ke. And then baru kita boleh entry dengan selamat. You baca ibu apa ni? Ibu yang Rina Gloli tu dah upload. You tengok apa itu price action. Itu saja lebih kurang. And then kita akan kena banyak melukis. Okay. And then GJH1, konsep yang sama. You ada bahu kiri. Oops, sekejap Sini you ada resistance. And then you ada shadow, higher high kat sini. Jadi kita akan belajar besok. High, low, higher high, low, low. And then dekat sini lah supply zone yang cantik. And then you boleh dapat entry kat pucuk-pucuk sini. Entry pucuk tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Tapi berapa jauh dia nak pergi tu, agak susah sikit. Okay, I think malam ni kita habis dalam 10.30, boleh tak? Tak ada benda sangat. Just introduction, just nak you familiarize dengan sistem yang saya gunakan. Macam mana saya buat webinar. So, sistem you dah download tadi, apa semua. And then, yes, ada soalan lagi. And then, bab entry, kita tak akan belajar hari ni. Kita akan belajar maybe minggu ketiga. Okay. Indicator news tu nanti bab esok lusa. Yang bab macam nak setting chart apa semua esok lusa. Hari ni jangan kalut-kalut macam mana nak entry, nak ikut standard. No, you're not gonna get it. Hari ni kita akan just introduction. Besok kita akan belajar introduction forex, bla 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 bla. Intro, tapi ramai tak tahu lagi yang apa itu. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Stop loss you jadi apa? You punya TP jadi order apa? Kenapa kita entry price suka dekat stop loss kita? Lepas kena stop loss, baru dia terjun kalau kita sell. Kalau kita kena buy, kalau kita buy, lepas kena stop loss kita baru dia naik. Kenapa benda tu selalu berlaku? And then you kena fahamkan konsep.
Entry ni swing intraday ada tak? Ada. You boleh, kalau you nak swing, you pakai H4. Kalau you nak intraday, you pakai M15. M15 atau M5. Even ada yang scalpers M5 dan M1. Ada yang konsep yang sama, guna konsep yang sama. Basic saja. Konsep kita adalah sell dekat supply zone, demand buy dekat demand zone. Tapi dia belasah menetu dekat M5, M1. Dia main scalping. Scalping boleh, intraday boleh, swing boleh. Cuma kalau swing, you main H4 lah. Bagi saya lebih suka swing. Maksudnya, saya tunggu setup tu betul-betul cantik. Seminggu mungkin dapat 2 kali je entry. Kadang-kadang sekali je. Yang betul-betul cantik. Perkataan cantik tu pun bergantung pada you punya latihan. Sebab dalam supply demand, I boleh bagi you key, I boleh bagi you teknik apa semua. Tapi paling penting pemahaman. You boleh baca market. Yang paling penting tu pemahaman. And then, perkataan cantik. Bila you nampak setup. Apa tahu tak maksud setup? Setup tu apa? Setup tu maksudnya apabila semua benda bersusun. Dia bersusun dalam satu tempat di waktu yang sama, itu dipanggil setup. Dan setup dia ada 2 jenis. Satu yang cantik, satu yang tak cantik. Dia bukan ada setup valid tak valid. Kalau tempat-tempat lain you mungkin belajar setup ni valid, ini tak valid. Dalam bila you belajar dengan saya, tak ada perkataan valid tak valid. Sebab masalah pun tak tahu apa perkataan valid. Valid ni hanya untuk orang Malaysia saja. Saya pun tak faham macam mana boleh katakan valid. Price boleh pergi mana-mana. So perkataan valid tak valid tu tak wujud dalam forex. Yang ada cuma risk and reward. Bila you entry kat situ, berapa you punya risk, berapa you punya reward. Yang ada cuma kebarangkalian. Okay. Dia tidak ada perkataan valid tak valid. Okay. Perkataan valid tak valid tu hanyalah kata-kata daripada cikgu-cikgu forex yang nak melepaskan diri dia. Maksudnya bila dia buat setup tak jadi, dia cakap, ini tak valid. Tak valid, ini tak valid, ini tak valid. So benda lah tu sebenarnya adalah satu permainan saja. Setiap pergerakan ni ada dia punya masuk dia. Kenapa dia turun sampai sini, kenapa dia naik sampai sini, apa dia buat. Setiap satu pip, walaupun satu pip, semua ada makna dia. Okay. And then, apa lagi? You kena banyak buat lukisan. Nanti kita akan, sekarang ni dalam GPM 12-nya Facebook, memang you tak boleh letak, you cuma boleh komen saja. And then, sebab nanti kalau you all letak perkataan macam-macam, you tanya soalan, dia akan jadi bersepah-sepah. Orang nak belajar susah. So kalau you tengok dekat CPM sebelah yang lepas-lepas, saya akan buatkan satu komen khas, contoh macam mana nak lukis, and then you sambung kerja rumah dengan sambung lukis kat situ. Practice kat situ. Practice. So nanti saya akan macam mana nak lukis compression ke, macam mana nak lukis double maru ke. Okay, ada soalan ni tanya, SND valid tak untuk gold atau any commodity? SND ni boleh digunakan, maksudnya valid tak valid tu saya tak tahu. Tapi boleh digunakan selagi ada jual beli. Jual beli, maksudnya bila ada jual beli, mesti ada konsep supply and demand. Contohnya, kalau you pergi pasar, you nak beli ikan, katakan ikan. You katakan ikan kembung sekarang sekilo berapa? RM16 sekilo. Serius ke? Mana ada RM16 sekilo? RM12. Uish, mahalnya takkan RM8. Kau mesti tak pernah pergi pasar kan? RM6. Let's say katakan ikan kembung dekat Sabah. Okey, memang benda tu bergantung. Nampak tak? Harga dekat Kuala Lumpur, 1 kilo ikan kembung RM16. Tetapi harga di Brunei RM5. Harga di Sabah RM5. Kenapa boleh jadi berubah-ubah macam tu? Penang RM5 hingga RM8. Kuala Terengganu RM11. Sebab supply and demand.
Di Sabah, di Brunei, banyak ikan fresh-fresh di Terengganu. Okey? Jadi supply banyak. Bila supply banyak, diorang tak boleh jual mahal-mahal. Okey? Maksudnya, kalau dia jual mahal pun, orang tak nak beli. Supply, tak nak beli kat sini, boleh beli kat tempat lain. Tetapi di Kuala Lumpur, apa cerita? Kenapa ikan kembung sekilo RM16? Sebab terpaksa beli. Sebab demand banyak, supply kurang. Betul tak? Supply tak banyak. Dia letak RM10 pun orang ada orang beli. Dia letak RM12 ada orang beli. Dia letak RM15 ada orang beli. Dia letak RM16 pun ada orang beli. Sebab demand tinggi. Di KL ni dia orang tak kisah. Dia orang beli je. Memang terpaksa maksudnya. Sebab itulah supply and demand memainkan peranan harga penting. Peranan penting. Kalau you minta katakanlah musim tengkujuh katakanlah. Musim tengkujuh sekarang dah masuk musim tengkujuh bulan 11 bulan 12. You rasa harga ikan lagi mahal ke lagi murah? Of course dia akan jadi lagi mahal. Sebab apa? Sebab supply makin kurang. And then you pergi minta dekat tokey, kedai dekat pasar tu kan. Saya mau minta kurang katakan harga dia RM16 sekilo. Saya minta kurang RM14. Boleh tokey boleh minta kurang tak RM14? Saya bagi alasan sebab sudah sampai harga support. Tokey pun gelak lah. Dia pun tak percaya apa cerita ni support ataupun dia sudah sampai dekat indikator. Ini sudah overbought ke, oversold ke. Dia percaya tak? You cakap. Dia pun tak faham apa yang cakap. Tapi tokey akan cakap apa? Ini harga ikan banyak mahal sebab susah mau dapat. Maksudnya supply kurang. Bila supply kurang, harga terpaksa naik loh. Faham tak? So, supply and demand dekat mana-mana ada. Maksudnya digunakan. Maksudnya mesti diguna pakai. Stock market pun boleh. Lagi cantik. Kalau dekat stock market, you boleh nampak order tu. Berapa banyak orang nak beli, berapa banyak orang nak sell, berapa banyak. Betul tak? Dekat stock market. Kalau dekat forex, you tak nampak dekat level mana dia orang beli. Okay, tapi dekat stock market, you boleh nampak dekat mana dia orang letak order buy, berapa lot, sell berapa lot dan you boleh tengok. Kalau you pakai stock market guna supply and demand, lagi senang. Sangat-sangat senang. Sebab you boleh nampak order dia orang. Okay. Itu yang kita nak. So, supply and demand ni adalah wajib. Maksudnya, perlu. You sekarang katakan you guna teknik, whatever teknik yang you pakai sekarang, tak kisah you boleh carry on. Tetapi supply and demand ni jadikan dia sebagai asas. Contoh ada yang guna Fibo Musang. Fibo Musang, dia tarik Fibo sini, TP. Fibo sini, TP. Ini semua TP. So, you campurkan dengan supply and demand. Dekat mana you nak entry, dekat mana you nak TP. Ataupun you boleh guna campurkan dengan Bollinger Band, BBMA, Abang Omar kan. You boleh tengok dekat mana ekstrim. Contohnya saya letak kat sini. Indikator, saya letak satu simple one lah. Bollinger Band, standard 20, deviation 2. Dekat sini price jadi, siapa yang biasa dengan Abang Omar indikator, ini dah jadi. Market hilang, volume MHV. Kalau you tengok kiri, you berada di mana? You berada di supply zone di sini. So, dia jadi MHV. Macam itulah lebih kurang. Okay. So, you boleh combine dengan mana-mana teknik yang you ada sekarang. Tapi supply and demand you jadikan sebagai asas. Asas dia. So, ada soalan lain tak? Basic pergerakan akan biasa dia akan sebab supply dan demand. Okay, and then dia akan ada support resistance. Maksudnya daripada support resistance akan terjadinya supply zone, akan terjadinya demand zone. Daripada supply zone, demand zone terjadinya chart pattern. Contohnya macam ni kita akan belajar next week. Ataupun bila kita dah belajar nanti CP, kita panggil compression. Very basic. Tapi very powerful. Compression. Setup compression yang paling simple. Kalau yang lain you tak faham tak apa. Tapi compression tolong faham. Sebab compression akan membuatkan you, macam cakap, lebih senang profit.
Saya ada student daripada Indonesia, dia buat, dia lain-lain dia tak faham. Supply zone ke demand zone dia tak tahu. Dia tahu compression saja. And then dia grow account dia gila-gila. No problem. Dia depo 100 jadi 2,000, jadi 3,000. Dia layan compression saja. Tapi dia jadi expert dengan banyak lukis. Okay. Dan you kena banyak lukis-lukis. Dan you takkan pandai, terus terang saya cakap. Dengar betul-betul ni. Saya nak bagi warning ni. Sebab dalam CPM 11, dalam CPM 10, dalam CPM yang lain-lain, siapa yang rajin saya tengok, dialah yang paling pandai. Ataupun dia boleh baca market. Okay. Kalau siapa yang diam saja, ataupun kelas dia tak datang, kejap datang, kejap tak datang, kejap datang, kejap datang, sudah banyak tertinggal, jadi agak susah. Sebab benda ni yang saya ajar ni dia berkait-kait. Lepas you belajar satu, you tambah satu, tambah satu, tambah satu. Final sekali you boleh baca market. Itu yang paling penting. You kena campurkan punya puzzle, baru jadi satu cerita. Okay. So tolong orang belajar rajin, lukis, lukis, lukis. Tak ada cara lain. Untuk pandai, you kena banyak praktis. Siapa sini cara main bola? Wakil Malaysia ke, wakil Brunei ke, wakil negeri pun jadi lah. Wakil kampung. Wakil kampung maksudnya you kurang praktis lah. You tengok macam mana dia orang praktis. Katakanlah Wasa Nyambek ke siapa dulu kan. Dia orang praktis 100 meter lari. Tiap-tiap hari dia praktis. Pagi ada game saja. Dia praktis saja. Untuk dia jadi apa? Untuk jadi expert. Kalau you tengok saja, you tengok katakanlah pelatih 100 meter, hari-hari you tengok dia. You tengok saja you tanpa you praktis. You rasa you boleh lawan dia tak? Of course you tak boleh lawan dia. Sebab dia praktis hari-hari. Okay. You nak jadi doktor pun you kena praktis sampai 8 tahun. Itu pun tak boleh bedah. Doktor yang bro I tahu, ingatkan semua doktor yang habis belajar dalam 6 tahun, 7 tahun tu boleh bedah orang, boleh buat pembedahan. Rupanya tak. Yang buat pembedahan hanyalah pakar saja. Doktor pakar saja yang boleh buat pembedahan major. Yang doktor biasa-biasa, pembedahan minor boleh lah. Okay. So itu pun perlukan 7 tahun, 8 tahun. And then pakar tu pula, dia bukan pakar semua tempat. Dia pakar dekat satu bahagian saja. Kalau dia bedah otak saja. Kalau dia bedah tangan, dia bedah tangan saja. Kalau dia pakar gigi, dia pakar gigi. Dia tak ada benda-benda lain. Sama juga dengan forex. You nak belajar benda ni, ambil masa maybe bertahun-tahun, maybe 2-3 bulan, maybe, tapi tak mungkin you akan pandai dalam masa 2-3 hari. Kecuali you dah ada experience dengan benda-benda lain lah. Dengan teknik-teknik lain. Tapi once you nampak benda lah ni, InsyaAllah tak ada masalah. Okay. Tapi yang paling penting ialah you practice. You kena pakar. You kena pakar bahagian. You ada banyak, nanti ada banyak teknik ni. You kena pakar bahagian CSR 100. You kena pakar bahagian CPWH. You kena pakar bahagian CPLQ. You kena pakar bahagian double maru. You kena pakar bahagian fake out, FTR, QM, QMDP and fifth element. Maksudnya you pilih mana satu yang you paling suka and then you practice benda tu saja. Jadi pakar. Macam ada seorang student saya daripada Brunei. CN nama dia. Very expert. Dia punya entry memang sangat cantik. Float 2-3 pip saja. Pergi beratus-ratus pip. Saya tanya macam mana dia buat. Dia cakap dia satu bab hingga satu bab sampai dia expert. Maksudnya dia belajar bab satu sampai dia expert bab satu, dia lukis sampai 100-200 SS, dia dah expert benda tu, dia tahu mana setup cantik, mana setup tak cantik, baru dia masuk bab 2. Lepas tu bab 2 dia buat sama juga. And then buat masuk bab 3, masuk bab 4. Masuk bab 4 contohnya katakan setup FTR. Dia akan praktis setup FTR sampai 200 SS, 300 SS dia lukis. Once dia dah jadi master, baru dia pindah lain. Okay. And then saya ada seorang student yang gila, agak gila lah. Dia crazy. Dia gila sebab dia tengok video, saya ada buat video compression. Dia tengok video saya tiap-tiap malam sebelum dia tidur. Selama sebulan. Boleh tak you all buat? Tiap-tiap malam sebelum dia tidur, dia tengok video tu. Benda yang sama, video yang sama ni. Tiap-tiap malam. Sampai dia tidur-tidur. Sampai dia tidur pun dia ngigau-ngigau. Sampaikan dia expert bahagian compression. Dia
dia boleh tahu dekat video tu minit ke berapa saya batuk, minit ke berapa tukar lagu, lepas tu saya cakap apa, lepas tu saya cakap, semua dalam kepala dia. Gila tak gila? Dia rasa dia gila tak? Memang gila. Tapi teknik itulah yang membuatkan dia jadi jutawan. Dia depo 5K dalam masa seminggu, dalam masa 2 minggu jadi 150K. Okey? Brexit tu dia gila tak gila? Dia depo 70K USD, dia bawa keluar 460K USD. Orang gila je boleh buat. And saya warning, kalau you nak buat macam tu, you kena gila. You tak boleh jadi orang biasa. Okay? Boleh? Dia bukan kamikaze. Dia bukan tahap kamikaze. Dia dah jadi tahap expert. Expert. Dia tengok pun dia dah tahu. So, untuk you all sekarang, mula-mula, you kena practice. Okay? Sampai you tak payah. Lukis lagi, you dah tengok, you dah tahu dah. Boleh? Okay. Boleh So, hari ni tak ada apa lagi, 10.30. Besok kita akan start belajar basic. Basic forex. Apa you buat adalah dalam CPM 12 punya Facebook tu, Rina dah upload ebook. You belajar ikut bab. Belajar ikut bab 1, just baca-baca je. Sebab benda ni tak penting sangat pun. Just introduction je. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Okay. Dan ini double baru. Ini belajar kena-kenaan dulu. Pengenalan forex. Besok saya akan cerita pasal pengenalan forex. 1 hari. And then lusa kita akan belajar bab 2. So, minggu ni kita hanya belajar basic saja. Compression kita tak akan belajar. Double baru kita tak akan belajar. Kita belajar basic saja. Support resistance, supply demand, apa-apa semua. Malam ni tak ada assignment. Sebab assignment akan hanya start bila kita belajar double baru dan compression dan setup yang lain. Maksudnya you kena hantar assignment. Kalau you tak hantar, tak kisah, tak ada masalah. Sebab yang nak pandai you. Bukan saya dah tak kisah. Okay. Siapa yang lukis. Lukis je bang. Saya bukan, benda ni tak ada paksaan. You salah ke, you betul ke, bila you lukis, by the time you lukis benda yang sama 20 kali, 30 kali, you akan start nampak. Benda tu yang paling penting. Benda ni dipanggil self-awareness. Maksudnya, kesedaran diri sendiri. Kita bukan lukis pakai pen, kita lukis pakai dekat MT4. Maksudnya kesedaran diri sendiri. You sendiri yang dia akan bangkit dari dalam diri you. Dia akan activate. Kita panggil dia subconscious mind. Dia activate. Okay. Benda ni saya belajar dengan Abang Din dulu, TBST. Dia suruh lukis. Masa tu saya tak tahu lukis apa. Lukis je dia cakap. Lukis, lalas benda tu nampak. Bila saya lukis, mula dah terbuka. Cari setup yang kukuh, cari setup yang fail. Lalas bila price benda tu lalu depan mata, you boleh entry full margin dengan confidentnya. You boleh tahu shadow dia berapa panjang. You boleh tahu dia pergi sampai berapa pip. You boleh tahu you boleh TP kat mana. Dia panggil moment. Maksudnya, sebab benda tu dah active subconscious mind. Dan subconscious mind tu untuk you activatekan dia, you perlu buat benda yang sama sebanyak paling kurang 30 kali. Benda yang sama 30 kali. Kalau you belajar karate tu, taekwondo ke, you belajar tumbuk kan. Benda yang sama you practice 30 kali. Sampai you boleh sharp. Ataupun you practice, you tumbuk. Kalau you nak jadi master, you ambil satu lilin. Nyalakan api dia. You tumbuk lilin tu tanpa sentuh dia sampai api tu padam. Boleh tak? Itu you punya master. Maksudnya you tak sentuh api lilin tu tapi dia padam. You tumbuk dia. Pam. Itu dia panggil master. 1000 practice. Dan benda ni benda yang sama. Contohnya macam dekat CPM 11. Student Efsan tu dia dah expert dah. Dia dah boleh baca semua sekali. Sebab dia paling rajin lukis. Dia paling rajin belajar. And then dia lukis-lukis. Once dia nampak. Dia panggil moment dia nampak tu terbuka minda dia. Orang lain tanya dia benda yang sama. Saya tengok orang lain tanya benda sama. Macam mana kau entry? Macam mana kau entry? Macam mana kau masuk? Macam mana valid? Yang ni valid tak valid? Dia cakap benda ni tak boleh cakap.
Tak boleh nak luahkan dengan perasaan ataupun tak boleh diluahkan dengan kata-kata. Sebab benda ni base pada rasa. Rasa yang dia dapat bila dia praktis. Sebab yang trade masa tu bukan dia, tapi dia punya subconscious mind. Nampak tak? The power of subconscious mind. Which is very very important. So kalau siapa yang selalu bertanya-bertanya, memang mula-mula kita susah sikit lah. Sebab kita tak tahu tu, tak tahu. Tetapi you buat je bang. You buat saja. Lama-lama memang dia akan, tak tahu, dia jadi natural. Macam berenang kan. Cikgu cuma boleh bagi tahu you cara-cara berenang. Ambil nafas, tu kuat tangan, lepas tu tolak kaki. Tapi cikgu tak boleh jadi you pandai. You sendiri yang kena praktis. Faham tak? Ada Ipah Soros lah, dia cakap, yes, dia dah rasa, yes. Siapa yang dah lama-lama yang dah master, macam siapa tengok ni dalam Facebook, Safwan Omar, geng-geng Hunter, Layer Hunter lah, apa lagi Hunter, semua tu, alhamdulillah, student-student SND yang dah maju ke depan, sebab dia dah nampak. Okay, so, yes, diri ke-6, dipanggil diri ke-6, maksudnya diri subconscious mind. Sebab macam benda ni dia akan bantu you. You punya sensor yang 5 sensor tu, dia hanya untuk you punya survival dia kat dunia ni. Tapi diri ke-6 ni, you punya subconscious mind ni, sangat-sangat powerful. Contohnya macam dalam komputer, you punya komputer yang dekat otak tu, dia cuma 2 megabyte je. Tapi yang you punya subconscious mind ni, dia sampai terabyte dia punya ni. Dia boleh predict masa depan. Oh, geng Hunter ada dalam ni So saya takut sikit geng Hunter. Dia memang expert lah. Sebab ramai yang student tu yang dah berjaya, dia orang dah nampak benda lah ni. Dia boleh cipta teknik dia sendiri. Dia boleh cipta ni campur ni jadi apa, ni campur ni jadi apa, ni campur ni jadi apa. And then dia boleh jadi, dia boleh, orang cakap, dia boleh buat grup sendiri, ada yang clan. Maksudnya macam, masing-masing dah buat grup. Ada yang grup Hunter lah, ada grup Kamikaze lah, ada grup apa lagi, Ninja lah, whatever lah, dia buat grup sendiri. Saya nak tengok benda-benda macam tu. Maksudnya dia orang maju ke depan. Okay. Dan you all insyaAllah boleh buat juga. Benda yang sama je, cuma kena practice. A lot of practice. Okay. Kalau CPM sebelah boleh buat, kenapa you all tak boleh buat? Okay. Untuk video, okay, satu lagi, bila kita dah habis ni, CPM 12, katakanlah kita dah habis 3 minggu, you all akan dimasukkan ke dalam grup CPM Telegram Kejap Telegram web. You akan join dengan senior-senior dalam tu. You akan masuk dalam CPM Reunion. CPM Reunion ni maksudnya student daripada first sampai sekarang. Dalam ni ada 1,500 orang members. A lot. Dia orang semua dah master-master lah. So, you boleh tengok video segala semua dalam media kat situ. Ada banyak sangat video. And then, dia orang share macam-macam apa semua sekali. Ada banyak video, ada SS, ada boleh katakan, yes, a lot. Macam banyak sangat dia punya. Cakap tu resources. Okay. So nanti bila dah habis kat sini boleh masuk ke dalam CPM Reunion. Tapi sekarang saya tak boleh masukkan you all dalam tu sebab you all masih merangkak lagi, masih belajar lagi. Jadi nanti dia orang cerita, dia boleh sikit you tak faham apa dia orang cakap. Jadi susah. Okay. So itu saja untuk malam ni. Tak ada apa-apa. Ada soalan lagi tak? 10.45. Ada siapa ada soalan? Besok 12.30 PM AUD cash rate USD 10 PM New Zealand GDT price index tentatif ni maksudnya tak pasti lagi bila. Hari Rabu AUD minggu ni minggu AUD 9.30 ada news lagi. And then GBP 9.19 PM 10 PM Bank of Canada ada news lagi. Hari Khamis, yes, minggu ni akan ada banyak pergerakan besar dengan AUD. Daripada esok, Selasa, Rabu, Khamis, ada 3 hari news tentang AUD. So, you expect AUD besok akan bergerak besar-besar. So, dalam ni dia
AUD, USD. So dalam forex ni sebenarnya senang je. Dia kalau tak ke atas, dia ke bawah. Itu je. Kita tak akan trade lagi. Kita tak akan trade lagi. Kita tak akan entry. Ni just bagi contoh saja. Jangan kita akan entry bila dah habis belajar dalam minggu ke-3. Okay. Kalau you nak hari ni terus belajar entry, boleh tapi tak akan dapat. Sebab kita nak belajar basic. Ingat tadi tak? You nak buat bangunan tinggi, you kena buat foundation dulu. Kalau foundation you tak kuat, you akan tanya soalan yang sama daripada sekarang sampai 5 tahun lagi pun you akan tanya soalan yang sama. You tak faham-faham. Macam mana nak lukis supply zone, macam mana nak lukis demand zone. Boleh? Okey. So kalau tak ada masalah, saya tangguhkan majlis kita pada malam ni. Okey. Kita akan belajar daripada basic. Memang daripada basic. Sebab ramai yang daripada basic. Kalau jual tak sabar nak entry, terus terang saya cakap, akaun ni takkan lama. Ini memang pengalaman saya. Dan saya ada seorang sahabat daripada saudara Iwan Mar, Cikgu Iwan Mar. Siapa kenal dia? Alamak, tak ada. Dah tukar lah. Dia memang akan ajar money management. Dia ajar money management. And which is very, very good. Dia boleh ajar walaupun dia punya setup 50% win, 50% loss, still boleh grow account. Tak ada masalah. Yang jadi masalah ialah kita tak sabar entry. Asyik nak masuk je. 15 minit, satu hari 20 kali entry, 30 kali entry. Hari ni MC, besok MC, lusa MC, depo lagi MC, depo MC. Itulah kerjanya. Okay. Sampai 5 tahun pun sama juga. Saya pernah dengar ada orang tu sampai 10 tahun. Tak pernah withdraw. Cakap, oh my God. Money management kita akan belajar minggu yang terakhir sekali. Okay. So, itu saja untuk malam ni. Kalau ada apa, saya close lah untuk malam ni. Just relax saja. Dalam Telegram saya tengok semua dah kelang kabut dah. Macam mana nak install, macam mana nak ni. Cakap, apa ni, relax lah. Tak ada benda lagi bang. Kita just introduction. You masuk kelas pertama. You pergi kelas darjah 1. Ada tak cikgu suruh buat kerja rumah? Besok bawa buku tu, besok bawa buku ni? Tak ada. Dia suruh masuk, dia suruh bincang-bincang, kenal-kenal dengan kawan-kawan lu. Jangan kelang kabut. Kita akan belajar satu persatu. Okey? Boleh? Okey, kalau tak apa-apa lagi, saya tangguhkan majlis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.